Assalamualaikum doktor. Doktor, saya ada soalan Mbak nih. Saya kan mau ambil vaksin Mbak, tapi takut juga bila kan saya dengar pasal kesan-kesan sampingan yang banyak orang kongsi di WhatsApp, di Facebook. Jadi kan apa pendapat dokter? Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang nih kalau kita tengok dekat media Mm-mm. sosial banyak betul maklumat-maklumat yang dikongsi berkenaan dengan COVID, Mm. berkenaan dengan vaksin. Jadi ada yang benar, ada yang salah juga itu maklumat. Jadi kita kena betul-betul pilih saluran yang betul untuk mengambil maklumat. Kalau mau bertanya pun jangan rujuk dengan setakat kawan-kawan saja, kita kena rujuk dengan pakar perubatan. Pendapat pun kita kena ambil majoriti punya pendapat. Majoriti siapa? Majoriti pakar perubatan. Pasal kesan-kesan sampingan tu sebenarnya lebih kepada tindak balas badan terhadap vaksin yang diberikan. Badan kita akan menghasilkan antibodi. Di sanalah kita akan ada dapat reaksi-reaksi macam demam, sakit-sakit otot, sakit-sakit dapat tempat jangkitan, sakit kepala, dan perkara-perkara ini tidak serius dan kamu tidak perlu risaulah untuk ambil vaksin. Tapi kan dokter, macam mana tuh kalau saya dapat kesan sampingan serius? Contohnya macam darah beku kah selepas saya vaksinasi? Memang betul ada risiko darah beku, tapi risiko tuh sangat-sangatlah sedikit. Contohnya AstraZeneca tuh risiko dia sekitar 0,0004% untuk dapat risiko untuk dapat darah beku dengan sekitar 5 case dalam sejuta penduduk. Kalau COVID pula lagi-lagi lah teruk 8 hingga 10 kali ganda mencecah sampai 16,5%. Maknanya kalau di Malaysia ni ada sejuta kes orang kena COVID, 160,000 kes pesakit kemungkinan akan dapat risiko darah beku. Dia punya manfaat lagi besar berbanding mudarat. Nah, kalau kena COVID lagi bahaya. Kita boleh ada masalah pernafasan, masuk hospital, masuk ICU, boleh menyebabkan kematian. Lepas tu kalau sudah sembuh pun ada so-called post-COVID syndrome ataupun long COVID. Perlukah saya vaksin? Sedangkan kan kalau saya dengar-dengar kalau terdapat vaksin pun kita boleh juga kena COVID-19. Macam mana tu dokter? Ya, betul. Kita bukannya bagi tahu lepas ambil vaksin terus kita betul-betul ampuh 100% terhindar daripada ini COVID-19. Still ada juga kemungkinan untuk dapat COVID. Cumanya kemungkinan untuk pergi kepada kategori yang serius tu dia sangat sedikit lah. Jadi maknanya lepas ambil vaksin mungkin kita masuk dalam kategori 1, kategori 2 yang mana kita boleh pantau di rumah saja, tidak perlu datang hospital ataupun tidak perlulah kena intubasi, kena masuk ICU. Tapi itulah still kena patuh SOP jugalah. Ramai juga ibu-ibu pun takut sudah mau ambil vaksin. Jadi apa nasihat dokter? Itu sebenarnya disebabkan oleh COVID lah, bukan disebabkan oleh vaksin. Saya mau tekankan di sini, kalau ibu-ibu mengandung ni sebenarnya adalah salah satu golongan yang sangat berisiko sebab bila mengandung ni, dia punya pertahanan badan tu akan rendah, immunity akan berkurang. Yang kedua, dengan kehadiran janin dalam rahim ni, dia boleh membesar dan menghimpit, boleh mengurangkan ruang untuk paru-paru berkembang lah. Jadi yang ini bila kena COVID, rawatan pun lebih sukar lah. Dan kita galakkan untuk mengambil vaksin untuk ibu yang mengandung ni selepas 12 minggu kehamilan lah. Tapi mungkin boleh rujuk dengan doktor-doktor untuk mau tahu mungkin ada plus minus dia punya duration ataupun mungkin diawalkan untuk pengambilan vaksin tu bergantung sebab diorang akan nilai daripada kita punya kondisi dan keadaan waktu tu jugalah. Dokter, saya dah dengarkan ada yang cakap kita tidak perlu pun cucuk vaksin ni sebab ivermectin boleh sembuhkan COVID-19. Jadi kan apalah pendapat dokter pasal ni ivermectin? Ivermectin ni sebenarnya adalah ubat antiparasit. Antiparasit itu maknanya ubat untuk merawat parasit, tapi bukan dalam manusia, tapi dalam hewan sebenarnya. KKM ni sebenarnya sangat berhati-hati dalam membuat keputusan, terutamanya melibatkan ubat-ubat macam gini. Terima kasih doktor kerana menjawab semua soalan saya. Rasa lebih lega bila mendengar jawapan daripada doktor. Saya harap
dengan penerangan ini bukan setakat boleh membantu kamu secara personal, tapi boleh membantu masyarakat-masyarakat yang Betul. di sana. Sebab saya mau ingatkan, sebenarnya ini COVID-19 vaksin ini sebenarnya sangat berkesan lah untuk mengurangkan risiko mendapat jangkitan.